So kalau ada rasa kagum, boleh jadi ain. Kalau ada rasa hasad, dengki, menyampah, benci pun boleh memudaratkan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang yang berbisa dan daripada penyakit ain, yakni pandangan mata yang memudaratkan. Ain adalah pandangan kagum atau hasad. Dia dua. Kagum atau hasad. Dua tu je yang memudaratkan seseorang. So kalau ada rasa kagum, boleh jadi ain. Kalau ada rasa hasad, dengki, menyampah, benci pun boleh memudaratkan. Ya. Dan al-ainu haqqun, itu kata sabda Nabi Muhammad SAW, ain itu adalah benar. Sekiranya ada yang boleh menandingi takdir ataupun menukar takdir, maka ain lah. Jadi ain ini penyakit yang kita tak perasan tuan-puan. Ya, kadang-kadang ya, sebab bila kita kagum dengan seseorang, seronoknya jadi macam dia, gini kan. Lepas tu nanti dia akan sakit lah. Dan antara sakitnya boleh jadi malas. Anak-anak kita yang malas pun boleh jadi macam tu. Benda yang simple, mengantuk je, pun macam tu juga. Dia boleh jadi gitu. Jadi menyebabkan kita lambatlah ke arah kebaikan itu. Ya? Okay, dia tak semestinya sakit, muntah paku, muntah jarum, tak. Dan ain ini bukan sihir. Dia hasil daripada mata yang melihat. Sekarang ni banyak kan mata-mata yang melihat. Dalam social media kita, dia banyak guna mata dan juga guna jari. Dia tak guna mulut, ya? Dia banyak guna jari. Jadi mata yang melihat tu, apa yang kita tunjuk, apa yang kita tonjolkan, yang itulah boleh memberi kesan dan implikasi juga. Saya teringat kalau orang-orang dulu-dulu, orang-orang tua-tua dulu tuan-puan ya, dia ada benda yang dia baru beli, contoh basikal ke kereta ke, dia suka tutup. Biasa tak kalau orang-orang tua dulu? Pernah kan? Dia suka tutup benda tu. Dia tutup kan. Jadi kita kata macam kenapa tutup? Dia kata tutup, kena tutup lah. Macam kita rasa macam wah sayang sangat lah dengan benda tu kan. Rupanya dia nak tutup daripada pandangan orang. Dia tak bagi tengok sangat. Begitu juga dengan orang-orang yang baik-baik ya, dia tak bagi anak-anak kecil dia itu didedahkan. Dia tak suka untuk ditontonkan lah. Yang baru lahir. Sebab anak-anak ini adalah tempat tumpuan utama syaitan ganggu. Sebab dia ganggu je anak tu satu rumah, akan huru-hara. Anak menangis panjang malam, mak dah tak boleh tidur. Kan ayah besok nak pergi kerja. Tak pasal-pasal gaduh sebab anak. Ganggu jiran pun akan terjaga, terkejut. Macam ada satu kes ni, di mana dia suka tengok orang lain menyusukan anak. Dia dapat anak kembar. Dia tengok Instagram, dia tengok social media. Dia pergi ke Instagram di mana ibu yang banyak susu. Jadi bila ibu banyak susu, dia simpan susu dalam peti ais. Lepas tu sampai susu tu dia boleh buat sabun lagi. Sebab susu ibu tu, sebab punyalah banyak kan. Dan dia seronok tengok nikmat orang lain. Dia mengintai nikmat orang lain. Dia tak ada susu. Jadi bila dia tak ada susu, dia tak boleh menyusukan anak kembar dia. Dan tak menyusukan anak kembar dia, bila time dia nak menyusukan anak, tak keluar susu, anak menangis, dia stres. So, datang kemurungan. Asal anak menangis, dia tak nak susukan. Biar anak tu melalak-lalak sampai jiran pun ketuk-ketuk lah pintu. Gitu ya. Jadi dekat situlah kita sebenarnya tengok je kan, tak ada rasa, tak ada masalah apa kan. Tapi daripada kerana mata kita, dengki kita dan sebagainya, bukan orang yang kita tengok tu kena, wallahualam dia kena macam mana kan. Tapi kita pula, pada kita yang menengok juga yang ada masalah dia. Terbeban dan murung. So dia tidak menyusukan anak dia, tak dapat menyusukan anak dia. Sebab duk fikir sangat tak ada susu. Okey, jadi di sini tuan-puan bacalah doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Alright. So macam mana kita nak buat kalau kita nak doakan untuk anak-anak kita? Cuba tukar. Ya, u'idzuhu. Ini a'udzu untuk kita. Dia macam u'idzu tu aku minta kepada Allah.
Aku minta kepada Allah untuk kamu. Dia isim dia jadi lain lah. U'idhu tu dia jadi isim yang dikembalikan ya. U'idhu bukan a'udhu aku mohon, tapi u'idhu dia jadi macam aku mohon supaya kepada engkau, gitu. Jadi diterbalikkan ya. Jadi u'idhuhu kalau kepada anak kita, u'idhuka, u'idhukuma, kalau dua orang u'idhuki, senang aja u'idhukum atau u'idhuhum ya. U'idhukum, u'idhuhum. Jadi kalau hum pun boleh untuk perempuan, boleh juga untuk lelaki. Dan Nabi bacakan untuk Hasan dan Husain, u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ini Nabi doakan untuk Hasan, Saidina Hasan, dan Nabi doakan untuk Saidina Husain. Maksudnya bila berjumpa dengan Nabi, ialah cucu-cucu Nabi kan, ramailah yang minat. Ramai yang minat, ramai yang nak main dengan dia, ramai yang nak dokong, ramai yang nak puji dia. So Nabi baca doa ini. Okey, dan biasanya penyakit ain ini dia macam penyakit misteri. Penyakit misteri dia tiba-tiba, lepas tu susah nak baik. Jumpa doktor, dia kata tak ada apa, okey. Saya pernah jumpa dengan seorang pakcik ni. Jadi dia punya kuku tu, waktu saya jumpa tu dia cengkong, memang macam mayat dah. Macam mayat dah, dia tak boleh nak berdiri, dia kencing berak semua di situ. Kemudian saya panggil seorang ustaz ni Masya Allah, dia baca ta'awuz dia baca mu'awizat yang 3 kul tu. Dia baca 3 kul, dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi. Bacaan ustaz lepas itu tak lama tu dia boleh duduk dah. Tapi sebelum tu dia terlentang dalam 6 bulan ada. Jadi barulah dia boleh duduk, dan kemudian barulah isteri dia mandikan dan sebagainya. So jadi bila kita cerita-cerita tu, jadi isteri dia tu cakap lah, kita tak tahu apa lah pakcik kau ni kena kan. Tanya-tanya cerita-cerita perempuan, lepas tu saya teringat penyakit ain. Jadi saya pun sebutlah dengan dia cerita pasal penyakit ain ni. Lepas tu menangislah pula isteri dia. Menangis apa? Dia kata makcik lah tu yang pandang dia dengan menyampah. Dia kata. Dia rasa diri dia, makcik, isteri dia. Dia kata, saya sebab suami dia tak keluar rumah. Jadi dia je yang jaga. Cuma sebab dia kadang marah dia, geram dia kan. Macam kata aku je yang banyak buat kerja kan. Kau ni senang-senang duduk aja. Dia boleh jadi macam tu. Dia kata dia yakin dia yang bagi. Dia yang memang dia boleh berlaku dengan orang yang baik. Contohnya kalau ustazah sendiri nampak, kalau ustazah tak sebut Masya Allah ke Alhamdulillah, Allah kak cantik betul kereta ini dahsyat, ini memang terkini ni. Tak ada subhanallah, Masya Allah tak ada. Boleh jadi. Dia boleh jadi sebab. Dia penyakit ain, kalau perempuan pergi Google terus cari hadis Nabi ke tentang penyakit ain, ada kisahnya seorang lelaki ni, dia mandi. Saya rasa saya pernah ceritakan. Dia mandi dekat satu kawasan, kemudian ada seorang sahabat yang lain, dia tengok, halus mulusnya kulit dia, kalah anak dara pun tak ada kulit macam ni. Dia cakap macam tu je. Lepas dia pergi, lelaki tu tumbang, pingsan. Ini dalam perjalanan. Dan kemudian lelaki tu tak sedar-sedar dibawa jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi kata, siapa agaknya yang orang yang akhir kontak dengan dia ni, yang akhir sekali yang berhubung dengan dia. Jadi sahabat lain nampaklah siapa yang mandang dia kan. Dan kemudian bila disebut, Nabi pun panggil. Nabi kata, kamu nak membunuh saudara kamu. Sebab dia ini macam seperti kematian juga. Macam penyakit yang lama, tak mati-mati tapi sakit aja gitulah. Jadi kemudian Nabi suruh dia ambil wuduk. Sebagian riwayat Nabi suruh dia mandi macam mandi hadas, angkat mandi hadas, tapi maksudnya bersuci, dan dengan air itu dimandikan pula pada yang sakit. Dengan air tersebut, air orang tu dimandikan. Lepas tu boleh pula dia jaga dan boleh jalan balik. Masya Allah. Jadi situ dia penyakit ain. Maka kita tahulah, tu yang dipanggil misteri. Tanya juga dengan ustaz-ustaz apa semua, ustaz kenapa macam tu ya. Jadi sebahagian kata memanglah itu penyakit ain ini kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Kita menyentuh sesuatu yang hebat. Ya.
Boleh jadi. Sebab dia bukan daripada mulut. Dia daripada mata. Jadi mata itu yang menunjukkan apa yang terkandung dalam hati kita. Sebab tu kalau kita pergi ke tanah suci, Allah didik kita kan. Kita macam tegur je orang sebelah tu. Tak cakap ni mulut ni. Dalam hati je. Busuk je lah orang ni. Tak mandi kot. Kan. Lepas tu kita pun pindah. Tu dia kisah tu. Ya Allah, busuknya dia ni. Tak apalah, tak larat aku sembahyang sebelah dia. Dia pergi cari tempat lain. Pergi cari tempat lain, dekatlah pula dengan Kaabah. Tiba-tiba tengah nak duduk tu, orang cuit dia. Tunjuk dekat bahagian seluar dia, ada air kencing. Bau hancing. Halau dia keluar. Dia terpaksa tak boleh sembahyang, balik ke hotel. Yang air ni, dia dua je. Dia kagum ataupun hasad. Hasad dengki. Jadi hasad ataupun kagum. Kagum tu nampak macam baik kan? Diiringi dengan pujian lah, diiringi dengan ialah kekaguman, tapi kita tak relatekan dengan Allah. Lain kalau dia sebut, cantiknya kak, kereta kak ni, Allahu Akbar. Settle. Dia sebut nama Allah saja, Allah tu pelindung kan? Sebut nama Allah, selamat. Jadi mulakanlah setiap pergerakan kita itu dengan menyebut nama Allah. Kalau bukan orang Islam, yang itu yang dia pergi memuja lah kan, sebab dia nak hilangkan benda-benda ni kan. Dia memuja lah, apalah itulah inilah dia buat. Jadi itu satu apa yang kata yang songsang, maksudnya benda tu tetap ada. Tenaga tersebut tetap ada. Cuma tak tahu asal usul. Kalau kita tahu ni penyakit ain, kita kata. Mudah sangat nak menunjuk-nunjuk, orang pun kagum-kagum, sampai lala dia pula yang sakit ya. Okey.